تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم، نويت التذكر والتذكير، نويت النفع والانتفاع، نويت الإفادة والاستفادة، نويت الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Suara clear ke? Sampai belakang. Okey. Sana. Tamam. Wasidku ibaratun an mutabaqatil khabari lima fi nafsil amri khalafa al-i'tiqada am la, wal kadhibu adamu mutabaqatil khabari lima fi nafsil amri wafaqa al-i'tiqada am la. Baik, sekarang musannif Al-Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala masuk kepada perbahasan as-sidq wal kazib, di mana perbahasan sidq wal kazib ini daripada perbahasan kalami atau falsafi, di mana di dalam kita menentukan sesebuah khabar itu sidq ataupun kazib. Ya. Baik. Jadi di sini kata musannif, sidq itu adalah ibarat daripada mutabaqah khabar, iaitu selarinya khabar itu kepada perkara yang nafsul amri, sama ada khalafal i'tiqad ataupun tidak. Tak kira sama ada menyalahi akidah seseorang, i'tiqadnya seseorang ataupun tidak. Dan kazib itu adamu mutabaqati ataupun mukhalafatul khabari, bersalahannya khabar itu akan perkara yang nafsul amri, pada nafsul amri, sama ada muwafaqat dengan i'tiqad seseorang ataupun tidak. Baik. Jadi di sisi ahli sunnah wal jamaah, as-sidq dan al-kazib, benar dan dusta itu terhenti di atas melihat kepada waqi' semata-mata. Muwafaqatnya khabar itu kepada waqi', tetapi tidak melihat kepada i'tiqad. Sama ada muwafaqat dengan i'tiqad ataupun tidak, itu tidak ada tempatnya di dalam perbahasan sidq dan kadzib. Berbeza dengan pandangan Mu'tazilah, yang mana sebahagian daripada mereka meletakkan atau menjadikan sidq dan kadzib itu tempatnya adalah melihat kepada akidah seseorang, iaitu mutabaqahnya khabar itu kepada akidah seseorang, i'tiqad seseorang, maka ketika itu yang menentukan khabar itu sidq ataupun kadzib. Jadi mi'yarus sidqi wal kadzib inda ahli sunnah al-waqi'. Mi'yarus sidqi wal kadzib inda ahli sunnah al-waqi'. Mi'yarus sidqi wal kadzib inda an-nizam min al-mu'tazilah al-i'tiqad. Tamam?
Jadi ukuran sesuatu itu benar ataupun salah adalah melihat kepada waqi' di sisi ahli sunnah wal jamaah tanpa kita melihat kepada i'tiqad seseorang. Baik. Dia begini. Kalau suatu orang falasifah yang mengiktikadkan bahawa alam ini qadim, padahal itu menyalahi nafsul amri. Ketika mana dia mengkhabarkan bahawa alam itu qadim, maka kalamnya itu adalah sidik. Kalamnya adalah sidik. Dengan kenapa? Kerana perkataannya alam qadim itu menepati i'tiqadnya alam itu qadim. Berbeza dengan kita ahli sunnah. Ketika mana orang mengatakan alam itu qadim, maka kita mengatakan itu kadzib. Kenapa? Kerana itu mukhalafah dengan nafsul amri. Mukhalafah kepada waqi'. Maka di sisi kita, kata-kata itu kadzib. Di sisi Mu'tazilah, kata-kata itu sidik. Ya. Haddus sidqi. Yani. Ayuh. يعني أن حقيقة الصدق هي مقابلة الخبر الذي عرفته فيما سبق لما في نفس الأمر سواء كان ذلك موافقا أيضا لاعتقاد المخبر. Bahawasanya hakikat sidik itu adalah mutabaqahnya khabar yang telah engkau ketahui fima sabaq lima fi nafsil amri, iaitu mutabaqahnya khabar itu dengan nafsul amri, sama ada khabar itu muwafaqat dengan i'tiqad mukhbir itu. Kaqauli sunni, seperti seorang ahli sunnah yang mengatakan Allah itu adalah khaliqu af'alil ibad. Kata ahli sunnah wal jamaah bahawa Allah itu adalah khaliq yang menciptakan perbuatan hamba kesemuanya. Tak kira af'al itu daruri ataupun ikhtiyari. Dan tidak memberi bekas pada kudrahnya mereka itu hamba padanya, pada af'alil ibad aslan. Maka khabar ini sidik. Kerana khabar ini mutabaqah dengan nafsul amri. Kerana di sana adanya dalil akal dan nakal yang menyatakan seperti itu. Dan kata-kata itu juga adalah mutabik kepada i'tiqadnya orang yang berkata tadi daripada ahli sunnah. Jadi di sini dua, dia mutabaqah kepada nafsul amri dan dia mutabaqah dengan i'tiqadnya mukhbir itu. Ya. Ataupun ini contoh yang kedua. Ini dia mukhalafah dengan i'tiqadnya mukhbir itu. Aywa. Minhum bibid'atih, iaitu seperti seorang Mu'tazilah yang mengatakan khabar seperti tadi, iaitu Allah khaliqu af'alil ibad, yang keluar daripada mulut seorang Mu'tazilah, di mana Mu'tazilah mengiktikadkan bahawa af'alul ibad al-ikhtiyari itu adalah daripada hamba, bukan daripada Allah. Kata-kata dia Allah menciptakan af'alul ibad itu mukhalafah tak dengan i'tiqad seorang Mu'tazilah? Mukhalafah. Tetapi adakah menepati dengan waqi'? Tepat dengan waqi'. Maka adakah kalam seorang Mu'tazilah itu kadzib ataupun sidik? Sidik ataupun kadzib? Sidik. Kenapa? Kerana mutabaqah lil waqi'. Kita tidak melihat kepada i'tiqad seseorang. Maka khabar ini juga adalah sidik walaupun datang daripada seorang yang beriktikad dengan i'tiqad Mu'tazilah. Kerana kalam itu adalah mutabik dengan apa yang ada pada nafsul amri. Dan tidak wala yaqda fi sidqihi mukhalafatuhu li'tiqadil mukhbir.
Idzil mutabaqah الاعتقاد لا يلتفت إليها في الحقيقة الصدق عند أهل السنة. Kerana mutabaqah pada i'tiqad itu la yultafat ilaiha, ya, tidak dimuktabarkan kepadanya fi haqiqatis siddiq inda ahli sunnah. Ya, jadi hakikat siddiq di sisi ahli sunnah itu hanya semata-mata melihat kepada mutabaqah lil waqi'. Walihada يجب التأويل عندهم في قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Maka kerana itu wajiblah oleh takwil di sisi ahli sunnah pada perkataan Allah Ta'ala qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kemudian Allah kata pada akhir ayat wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tengok kata-kata orang munafik dalam ayat ini, mereka kata apa? Nashhad innaka la rasulullah. Itu kalam yang benar, siddiq. Kerana muafakat dengan nafsul amri bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasulullah. Dan kita tidak berpaling kepada hakikat siddiq itu kepada keadaannya itu mukhalafah kepada i'tiqad munafiq. Maknanya kita tidak melihat kepada i'tiqad seorang munafik, di mana seorang munafik dia mengiktikadkan bahawa Nabi Muhammad itu bukan Rasul. Tetapi adakah kata-kata dia yang menyalahi dengan i'tikad dia ketika mana dia kata innaka la rasulullah? Bukankah itu menyalahi i'tikad dia? Menyalahi. Adakah kalam dia itu kadzib? Tak. Kenapa? Kerana dia mutabaqah dengan lima fi nafsil amri. Kerana muwafaqah itu lil i'tiqad la tu'tabar fi sidqil khabar. Ya, la tu'tabar. Dan zahir ayat itu takzibuhum fi hadzal khabar. Itu mendustakan mereka itu, iaitu para munafikin fi hadzal khabar. Maka ketika itu wajiblah ahli sunnah mentakwilkan ayat ini kepada ghairil masyhudi bihi, kepada perkara yang tidak dimasyhudkan dengan oleh orang munafikin. Maknanya ketika mana orang munafikin mengatakan innaka la rasulullah, kata-kata innaka la rasulullah itu masyhud bihi, iaitu perkara yang disaksikan dengannya oleh orang munafik. Mereka menyaksikan apa? Wahai Muhammad, engkau Rasulullah. Bukankah kita katakan bahawa kadzib itu adalah perkara khabar yang menyalahi waqi'? Betul? Bukankah kita katakan tadi bahawa kadzib itu adalah mukhalafatul khabari lima fi nafsil amri, perkara yang menyalahi lima fi nafsil amri. Ketika mana kalau kita hamalkan, ya, kita tanggungkan kata-kata kadzib, ya, ketika mana Allah mendustakan orang munafikin ini ke atas kalamnya innaka la rasulullah, nanti akan berlawanan dengan kaedah ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan bahawa kadzib itu mukhalafatul khabari lima fi nafsil amri. Ya. Sekejap. Sebab itu ahli sunnah wal jamaah mentakwilkan kalam takzib itu ketika mana Allah mentakzimkan golongan munafikin kepada perkara yang ghairil masyhud bihi. Ya. Baik. Mimma تضمنته الشهادة من الخبر بمطابقة ألسنتهم لقلوبهم بما أخبروا به من رسالة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا الخبر الذي تضمنته الشهادة غير مطابق لما في نفس الأمر عندهم. Dan tidak syak bahawasanya khabar ini yang terkandungnya akan diitu oleh syahadah itu ghairu mutabiq lima fi nafsil amri indahum. Kenapa? Kerana di sisi Mu'tazilah, nafsul amri indal Mu'tazilah itu bukan nafsul amri inda ahli sunnah. Kenapa? Kerana mereka punya i'tiqad Nabi Muhammad itu bukan Rasul. Jadi kalau orang kata, ya, Nabi Muhammad itu Rasul, ya,
pada mereka ini salah, ini tak benar. Ya, ini tak benar. Kenapa? Kerana di sisi mereka, mereka tidak mengiktiraf Nabi Muhammad itu sebagai Rasul. Tetapi di sisi ahli sunnah, kalau kita dengar kalam orang munafik yang mengatakan innaka la Rasulullah, kita kata itu kalam benar. Tapi kalau cuba sesama orang munafikin, dia dengar kawan dia menyebut innaka la Rasulullah, dia kata kau ni dusta. Kenapa? Sebab tu dia kata ghairu mutabiqin lima fi nafsil amri indahum, di sisi orang munafik. Fasahha takzibuhum fihi, maka sah takzibnya kepada mereka itu, golongan apa? Golongan munafikin tadi. Sekejap. Di dalam ta'liq Syekh Nizar Hamadi disebut apa? Wahina izin yakunu zahirul ayah mu'aridan lima alaihi ahlu sunnah. Ya, kalau kita berdasarkan kepada zahir ayat ini, iaitu ketika mana Allah mentakzibkan golongan munafikin, padahal mereka itu mengatakan innaka la Rasulullah, sepatutnya bukankah innaka la Rasulullah itu mutabik dengan waqi' sebenar? Mutabik. Innaka la Rasulullah itu mutabik tak dengan waqi'? Mutabik. Kenapa Allah kata mereka itu lakadzibun? Sebab itu kita tak boleh menghamalkan kata-kata innal munafiqina lakadzibun itu kepada masyhudun bihi innaka la Rasulullah. Kenapa? Kalau tidak, dia akan menyalahi kaedah ahli sunnah wal jamaah, al-kadhib mukhalafatul khabari lima fi nafsil amri. Sebab itulah ulama ahli sunnah wal jamaah mentakwilkan kata-kata ini. Fa inna mu'aridan lima alaihi ahli sunnah min adami i'tibari mutabaqatil khabari li'tiqadil mukhbir fi sidqil khabar fa innahu ta'ala ja'alahum kadhibina fi qawlihim innaka la Rasulullah li'adami mutabaqatihi li'tiqadihim wa in kana mutabiqan lil waqi'. Walaupun dia itu benar dengan waqi'. Baik. Tamam. ويحتمل صرف التكذيب إلى المشهور به لكن في اعتقادهم وزعمهم الفاسد. Sekejap. ويحتمل صرف التكذيب إلى المشهود به, dan boleh kita ihtimalkan kita takzib itu kepada masyhud bihi, iaitu innaka la Rasulullah. Bagaimana? Lakin tetapi kita yuhtamalkan kepada i'tiqad mereka dan za'mihim al-fasid, iaitu za'amnya orang-orang munafikin itu, ya, sangkaan orang-orang munafikin yang al-fasid itu. idhum ya'taqiduna al-kadhiba bima akhbaru bihi min ar-risalah li'annaha fi za'mihim al-fasid ghairu hasilatin fi nafsi al-amr, kerana mereka itu beriktikadkan kadhib, ya, pada apa yang akhbaru bihi min risalah, pada apa yang mereka sampaikan pada risalah tadi. Maknanya ketika mana orang munafik mereka mengatakan innaka la Rasulullah, i'tiqad mereka itu nak berdusta. Kenapa? Kerana dalam i'tiqad mereka Nabi Muhammad itu bukan Rasul. Mereka nak mengatakan sesuatu yang menyalahi kepada waqi' sebenar. Ya. Ini sudut pandang daripada dia itu pihak munafikin. Jangan kita pandang dia daripada ahli sunnah. Tak jadi macam tu. Li'annaha fi za'mihim al-fasid. Kerana pada sangkaan mereka itu yang rosak itu, ghairu hasilatin fi nafsil amri, yang mana mereka punya sangkaan yang rosak, iaitu Nabi Muhammad itu adalah bukan Rasulullah, itu ghairu hasilah fi nafsil amri, itu tidak berlaku pada nafsul amri. Fa fihi ta'yirun alaihim, maka padanya itu ada ta'yir, iaitu cemuhan ke atas golongan-golongan ini dengan khabarnya mereka itu bima ya'taqiduna kadhibahu khida'an wa nifaqan, iaitu kerana mereka itu mengiktikadkan untuk berdusta
khida'an wa nifaqan, ya, untuk menipu daya dan juga munafik, iaitu berpura-pura, ya, di atas apa yang mereka ingkarkan. Wa yuhtamalu, ويحتمل صرف التكذيب إلى ما هو المقصود الذي أخبر به بعد تمهيد هذه المقدمة. Dan diihtimalkan juga sarfu takzib itu, iaitu kata-kata Allah, innal munafiqina lakadzibun, ila ma huwa al-maqsudul ladzi akhbaru bihi, ya, kepada maksud yang mereka itu khabarkan mereka itu dengannya, ba'da tamhidi hadhihi al-muqaddimah, ya, setelah mereka itu tamhid hadhihi al-muqaddimah, iaitu muqaddimah ini, innaka la rasulullah, kerana mereka mempunyai maksud di sebalik pengakuan mereka itu bahawa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Mereka mempunyai maksud tersembunyi. Apa dia? Wahwa, mereka nak menzahirkan keimanan mereka dan syahadah dengan risalahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqaddamu maka mereka mendahulukan muqaddimah ini, baina yadayil maksud, di depan maksud ini, alladhi akhbaru bihi ba'daha, liyadfa'u uttuhimu, kerana mereka nak menolak tomahan kufur yang ditohmahkan ke atas diri mereka. Jadi untuk menolak itu mereka kena mengaku, mereka kena menzahirkan keimanan dengan mereka kata innaka la rasulullah. Wa dhalika al-khabar annahum halafu ala annahum lam yasdar minhum ma baligha anhum min al-maqalati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan khabar itu bahawasanya mereka halafu, iaitu mereka berjanji, bersumpah di atas bahawasanya mereka itu lam yasdur minhum ma balagha anhum minal maqalati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu mereka ini nak bersumpah bahawasanya bukan kami yang mengatakan la tunfiqu ala man inda Rasulillah, jangan kamu berinfak kepada orang yang berada di sekitarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada puak-puak Muhajirin, ya. Mereka ini menghasut kepada golongan-golongan Ansar, ya, supaya jangan membantu kepada golongan Muhajirin yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru berhijrah ke Madinah, ya. Mereka mengatakan seperti itu. Mereka katakan kepada orang-orang, jangan kamu infakkan, jangan kamu bantu kepada sahabat-sahabat Nabi, ya. Kemudian mereka menafikan. Untuk apa? Mereka nak tolak dakwaan orang yang mendakwa mereka itu menghasut orang-orang Madinah supaya tidak menginfakkan harta mereka kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Ila qaulihim min hal azal fakadzabahumullah, maka Allah mendustakan mereka itu pada apa yang mereka ingkarkan. Tengok, Allah mentahqiqkan bahawasanya mereka memang benar-benar mereka berkatakan seperti itu. Hubul ladzina yaquluna la tunfiqu, ya. Fa'utliqa dan diihtimalkan bahawa tujawiz bil kadhib, ya, maknanya tajawuzkan dengan al-kadhib, iaitu diitlakkan di atas ghalatihim, iaitu kesalahan mereka itu di dalam isti'mal mereka itu kalimah syahadah, yang mana kalimah syahadah itu diletakkan secara lughah kepada perkara yang maklum, yang muhaqqaq, tetapi mereka meletakkan fi ghairi mawdu'iha, pada tempat yang bukan maklum al-muhaqqaq. Tamam. Aqwalun lil Mu'tazilah. Ini dia. Pendapat Mu'tazilah pada masalah sidq wal kadhib. Aqwalun lil Mu'tazilah fi hadd sidq wal kadhib. Wa bihadha ini antum tak jumpa perbahasan ni dalam Tahqiqul Maqam yang kita baca hari tu. Dalam tak ada. Tetapi dalam syarah muqaddimah ni dia sebut. Wa bihadha, maka dengan ini engkau mengetahui bahawasanya rosaknya i'timad an-Nizam al-Mu'tazili, iaitu salah seorang ulama besar daripada golongan Mu'tazilah, ala hadhihi al-ayah fi ma dhahaba ilaih,
إليه أن الصدق عبارة عن مطابقة الخبر لاعتقاد المخبر. Syuf, beliau mengatakan apa? Sidq itu adalah ibarat daripada mutabaqah khabar li'tiqadil mukhbir. Dia bukan lima fi nafsil amri, tapi dia li'tiqadil mukhbir. Tak kira sama ada muafakat dengan nafsul amri ataupun tidak. Syuf, jadi mi'yarus sidq wal kadhib di sisi nazam itu adalah lima fi li'tiqadil mukhbir. Ya. Baik. Jahith, ya, seorang ulama besar daripada Mu'tazilah, beliau pula berpandangan bahawasanya sidq itu ketiadaan mutabaqahnya khabar itu pada barang yang pada nafsul amri ma'al i'tiqadi lidzalik, berserta dia mengiktikadkan demikian itu. Jadi di sini ada dua, dia kait dengan dua perkara. Satu nafsul amri, yang satu lagi i'tiqad. Yang nazam tadi dia hanya mengkaitkan dengan i'tiqad sahaja. Ahlus sunnah hanya mengkaitkan dengan waqi' sahaja, nafsul amri. Aywa. Maka beliau mensyaratkan pada setiap daripada sidq dan kadzib itu ada dua perkara. Bila mana dua perkara itu ternafi ataupun salah satu daripada dua tadi, iaitu ma fi nafsil amri dengan juga i'tiqad itu ternafi, kanal khabaru wasitatan, maka khabar itu wasitah, maknanya dia tak sidq dan tak kadzib. Kita kalau tak sidq maka kadzib, tak kadzib maka sidq. Tak, ini ada lagi satu. Dia apa? Dia ada sidq, ada kadzib, ada tak sidq tak kadzib, dia wasitah di antara duanya. Tapi maknanya kalau ternafi intafaya au ahaduhuma kana al-khabar wasitatan la yusafu bis-sidqi wal kadhib, tak disifatkan dengan sidq dan tak juga dengan kadzib. Fa aqsamul khabar indahu sittatun, ada 6. Baik. Yang pertama adalah sidq di sisi beliau, ya, ini di sisi al-jahith, iaitu mutabiq lil i'tiqad wa ma fi nafsil amri. Dua kan? Satu mutabiq lil i'tiqad dan juga wa ma fi nafsil amri. Syartain menepati, cukup. Kadzib. Dan apa yang menyalahi nafsul amri dan i'tiqad itu kadzib. Dan yang keempat adalah wasitah. Yang pertama wa huwal mutabiq lima fi nafsil amri ma'atiqadi khilafi dzalik, iaitu menepati nafsul amri berserta menyalahi i'tiqad. Satu. Yang kedua mutabiq lima fi nafsil amri berserta dia syak pada perkara itu. Yang ketiga dia mukhalif lima fi nafsil amri serta dia i'tiqad mutabaqahnya perkara itu. Yang keempat mukhalif lima fi nafsil amri berserta dia syak pada perkara itu. Wa syubhatuhu, dan syubhahnya pada perkara itu adalah waradduha, itu maklum fi fanil usul wal bayan. Maknanya dalam fan usulul fiqh dan juga fan al-bayan, ilmu al-bayan. Haddul kadhib, haddul kadhib iaitu ta'riful kadhib, itu adalah adamu mutabaqatil khabar, iaitu mukhalafatul khabar lima fi nafsil amri. Misalul kadhib alladhi yuwafiqu al-i'tiqad qawl al-mu'tazili al-hayawan al-mukhtar mujidun lil-af'ali li-ikhtiyariyati bi-qudrati allati khalaqallahu ta'ala lahu. Perumpamaan iaitu misal bagi kadzib yang muwafiq lil-i'tiqad, Jadi kadzib itu
di sisi ahli sunnah semata-mata melihat kepada lima fi nafsil amri. Taib. Sekarang ni ada perkara yang dia itu tidak mutabaqah dengan khabar lima fi nafsil amri, tetapi dia itu muwafiq lil i'tiqad. Dia muwafiq dengan i'tiqad. Seperti kata Mu'tazilah, al-hayawan al-mukhtar mujidun li af'alihi al-ikhtiyariyah, iaitu hayawan yang mukhtar yakni dia mempunyai iradat, dia mempunyai pilihan, itu menjadikan bagi af'alnya ikhtiyariyah. Dia menciptakan af'al ikhtiyariyah dengan sendiri, bil qudrati allati khalaqallahu ta'ala lahu. Dia menciptakan dengan apa? Dengan kudrah yang Allah ciptakan pada diri dia. Maka sesungguhnya khabar ini kadhib. Kenapa? Kerana dia menyalahi apa yang ada pada nafsul amri. Walaupun dia itu muafakat dengan i'tiqadnya orang itu, iaitu Mu'tazilah. Kerana akal dan naqal daripada kitab sunnah, ijma' salafus salih sebelum zahirnya bid'ah, iaitu bid'ah. Itu menyaksikan bahawasanya sekalian kainat itu adalah makhluk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada syarik, iaitu sekutu bagi Allah Ta'ala itu pada memberi apa-apa bekas daripada beberapa bekas. Adapun golongan Qadariyah, iaitu mereka itu majus hadhil ummah, golongan majusi daripada umat ini, mereka mengiktikadkan perkara yang menyalahi daripada apa yang diiktikadkan tadi. Iaitu golongan majusi, mereka mengiktikadkan bahawa di sana ada dua Tuhan yang memberi bekas. Tuhan yang pertama iaitu Tuhan Hormuz, iaitu Khaliqul Khairi. Tuhan yang kedua adalah Tuhan Aznad, iaitu Khaliqus Syarri. Kerana di sisi mereka tidak boleh yang menciptakan kebaikan itu adalah yang menciptakan kejahatan. Kerana kebaikan dan kejahatan itu tak boleh berhimpun sama sekali, tanakut. Mereka pun ada hukum akal. Maka mereka mengatakan bahawa di sana ada dua Tuhan yang menciptakan ini af'al tadi. Bismillah. Dan bahawasanya hayawan itu hiyal mustaqillah, dia itu bersendirian pada menjadikan af'alnya yang ikhtiyariyah, dengan apa yang Allah ciptakan baginya itu daripada kudrah, iaitu ada kudrah hadithah yang Allah ciptakan pada tubuh hayawan tadi, sehingga hayawan tadi itu dia boleh untuk mengadakan af'al ikhtiyariyahnya itu dengan sendiri. Af'al ikhtiyariyah, bukan af'al ittirariyah, af'al ikhtiyariyah. Betul, ada qaid di situ. Adapun pada masalah ittirariyah itu tidak ada khilaf. Bimahdharil Mu'tazilah. Tengok, dan perumpamaan kazib, yang mana kazib itu adalah adamu mutabaqatil khabari lima fi nafsil amri, serta dia ini mukhalifun lil i'tiqad. Yang tadi adamu mutabaqah lima fi nafsil amri tetapi muwafiq lil i'tiqad. Yang ini misal bagi mukhalif lil i'tiqad. Hadzal khabar bi'ainihi, iaitu mana? Iaitu perkataan Mu'tazilah tadi, iaitu al-hayawan al-mukhtar mujidun li af'alihi al-ikhtiyariyah bil qudrati allati khalaqallahu ta'ala lahu. Itu hadzal khabaru bi'ainihi idza sadara min sunniyin. Yang kata itu orang ahli sunnah.
Ya, yang kata seperti itu, yang menciptakan af'al ikhtiyariyah itu adalah kudrah yang ada di dalam diri hamba. Kata Zaid. Zaid itu ahli sunnah. I'tiqad ahli sunnah bahawa af'al ikhtiyariyah itu adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan daripada kudrah hadithah pada diri seseorang. Ya, baik. Bukankah itu mukhalif dengan i'tiqadnya orang ahli sunnah tadi? Mukhalif kan? Mukhalif. Tetapi dia mutabik tak lil waqi'? Ghairu mutabik. Ya, kerana perkataan af'al ikhtiyariyah itu diciptakan oleh kudrah hadisah dalam diri seseorang, itu mukhalif lil waqi', mukhalif lil i'tiqad. Dua kali mukhalif. Ya. Kerana ini keluar daripada perkataan orang yang berkata itu adalah orang ahli sunnah. Kenapa? Kerana dia itu berada di hadapan orang-orang Mu'tazilah, dan dia takut untuk membuka, dia takut nak menzohirkan bahawa dia itu adalah ahli sunnah. Maka kerana dia takut, maka dia pun berpura-pura menuturkan i'tiqad sebagaimana i'tiqadnya golongan Mu'tazilah. Tadi kata lil khawfi minhum fa innahu وإن كان كذبا لمخالفته لما في نفس الأمر فهو مخالف أيضا لاعتقاد السني الذي أخبر به. أيوة. لكنه ارتكب هذا الكذب المباح لدعوى ضرورة. Tetapi irtakaba hadzal kadhibal mubah. Kadhibal mubah kata musannif. Ya, ketika mana? Ketika ini ya, dia itu berdusta, tetapi dia berdusta dengan berdusta yang mubah, diharuskan. Ya. Kerana dia takut datang perkara yang mendaruratkan diri dia. Ya. Wa min dzalika man yutrafu 'ala al-nutqi bi kalimatin kufri wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Begitu juga ya, orang yang dipaksa untuk berkata dengan kalimah kufur. Ya, padahal hati dia itu penuh dengan keimanan. Tetapi kerana dia takut kepada orang-orang kafir, dengan ugutan untuk membunuh dia, maka ketika itu dia bertutur dengan dia mentuturkan dengan kalimah kekufuran. Kerana dia dipaksa ketika itu, maka ketika itu mubah. Ya. Aywa. Diqqatu. Wa'lam anna tafsir ahli al-haqqi lis-sidqi wal-kadhibi hasala bihi al-wusuq bi akhbari rasul alaihi salatu wassalam bi ahkami wa wa'i wa wa'idihi wa ahwali al-akhirati jumlatan wa tafsilan. Ketahuilah bahawasanya tafsir ahli al-haq bagi as-sidq wal-kadhib tadi yang kita jelaskan dalam takrifnya ahli sunnah, hasala bihil wusuku, hasillah dengan dia itu al-wusuk, iaitu kepercayaan dengan khabarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hukum hakamnya, janjinya, janji buruknya, wa ahwalil akhirah, dan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan akhirat, jumlatan wa tafsilan, sama ada secara ijmal ataupun tafsil, lianna na'lamu bil burhani al-qat'i sidqan, kerana kita mengetahui dengan burhan yang qat'i benarnya perkara tersebut, iaitu benarnya khabarnya Rasul itu dengan perkara sebenar. Bukan semata-mata i'tiqad sahaja, berserta harus mukhalafahnya itu lima fi nafsil amri. Cuba tengok nombor 1. Ya, kenapa ya? Apa isu dia? Jadi di sini, kalau kita menggunakan takrif sidik dan kazib di sisi Mu'tazilah, nanti apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW daripada akhbar hari kiamat, ya, hukum hakam dan sebagainya, itu semua harus untuk mukhalif fil waqi'. Ya, itu semua harus untuk mukhalif fil waqi'. Ya. Maka rosak akidah seseorang. Kenapa? Kerana dia akan mengiktikadkan perkara yang mukhalif fil waqi'. Padahal kita dah nyatakan pada pengajian yang lalu bahawasanya di sini adalah sidik itu adalah untuk menyatakan apa misdaq khariji yang telah sabit. Ya, dia bukan untuk menimbulkan misdaq khariji itu, tetapi dia adalah menyatakan, yakni misdaq khariji itu telah berlaku, sabit.
thabitatun. Kemudian datangnya qadiyah ini untuk membenarkan dengan apa yang bertepatan dengan waqi'. Gitu. Ya. Sebab itu aywa, baca ta'liq di bawah. إذا كان اعتماد تعريف المعتزلة ولا سيما النظام الملتفت للنسبة الذهنية نسبة ذهنية دون اعتبار الخارج لكانت الأخبار الشرعية قاصرة على الحكم الذهني. Tengok, lau tamma i'timad ta'rif al-mu'tazilah, kalau kita i'timad di atas ta'rifnya mu'tazilah, iaitu kita ukuran mi'yar sidik dan kadhib itu adalah berdasarkan kepada i'tiqad. Ya. Linisbati dhihniyah. Apa maksud linisbati dhihniyah? Iaitu linisbati lil-i'tiqad. Nisbah kepada i'tiqad seseorang. Duna i'tibaril kharij. Iaitu tanpa kita melihat kepada nisbah kharijiyah. Kan Mu'tazilah dalam ta'rif mereka mengatakan bahawa sidik dan kadhib itu adalah melihat kepada nisbah zihniyah, iaitu i'tiqad. Di sini musannif gunakan dengan istilah yang berbeza. Tetapi Mu'tazilah tidak melihat kepada nisbah kharijiyah. Berbeza dengan kita ahli sunnah, kita melihat kepada nisbah kharijiyah. Kita tidak melihat kepada nisbah zihniyah. Jelas? Lakanatil akhbar. Ini jawab dia. Nescaya nanti khabar-khabar syar'i yang disampaikan oleh Nabi SAW itu qasiratan ala hukmi dhihni faqat. Maknanya cukup seseorang itu dia mendengar khabar syar'i daripada Nabi dan kemudian dia mengiktikadkan pada zihinnya, pada iktikadnya itu sudah memada dia itu sidik. Tanpa dia itu mengijadkan, menghasilkan afrad kepada khabar syariah tadi. Ya. Wa yuhtamalu mukhalafatuha lil waqi' indahum. Dan sah untuk mukhalafah lil waqi' indahum. Ya. Maknanya kalau Nabi kata Allah Ta'ala itu satu, kita mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu satu pada zihin sahaja, tetapi fil waqi' dia tak berlaku. Muskilah kalau kita berpegang di atas takrifnya Mu'tazilah. Ya, sebab itu dia kata nescaya khabar-khabar syariah itu akan qasirah alal hukmi dhihni faqat. Maknanya seolah-olah tak wujud. Hari kiamat Nabi kata akan berlaku. Ya, akan berlaku. Ya. Tetapi kalau kita kata di atas takrif Mu'tazilah cukup mutabaqah dengan i'tiqad seseorang, ketika itu dah sidik. Tanpa kita tak perlu i'tiqad bahawa kiamat itu benar-benar berlaku fil kharij, tak perlu. Itu kalau kita di atas takrifnya Mu'tazilah, maka rosak akidah. Ya. Wa hadha min tadqiqati wa tahqiqati a'immati ahli sunnah. Fama akhbara bihi al-anbiya'u alaihimus salatu wassalam mutabiqun ibtida'an lima fil waqi'. Ibtida'an, ya. Wa bid-darurah lima fi adhanihim. Muqaddimah yang terakhir adalah fil amanah, iaitu yang berkait dengan sifat kenabian. Dan bermula amanah itu adalah menjaga jami'il jawarih, iaitu sekalian anggota-anggota yang zahir dan batin daripada talabbus, daripada bersepakai dengan perkara-perkara manhiyin anhu, perkara yang dilarang. Sama ada larangan itu tegahan tahrim ataupun tegahan karahah. Wal khiyana, iaitu ketiadaan terjaganya keduanya itu min zalik.
لما أن عرف فيما سبق صدقا لا يعرف منه الصدق الواجب. Sekejap. Amanah dan khianat. Amanah lawan dia khianat. Jadi amanah itu adalah terjaganya jawarih daripada Nabi SAW sekalian Rasul dan para anbiya itu zahirah wa batinah, itu daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada tegahan itu tegahan haram ataupun tegahan tahrim. Dan khianah adalah sebaliknya. Di dalam takrif yang lain, Imam Bajuri menakalkan daripada sebahagian ulama bahawasanya amanah itu adalah malakatun rasikhatun fin nafsi. Malakatun rasikhatun fin nafsi. Sebuah malakah yang rasikhah. Bila kita sebut sebuah malakah, dalam makulat kita ada belajar ni, ya. Malakah rasikhah iaitu sifat arat yang ada pada diri seseorang, dia susah nak berpisah daripada seseorang, ya. Macam kita kan, kalau kita belajar, pada awal-awal pelajaran kita, ilmu tu datang, ilmu tu masuk, tetapi ilmu tu masuk dia akan pergi balik, ilmu tu masuk dia akan pergi balik, itu ketika itu dia berada dalam keadaan hal, ya. Tetapi bila kita terus mengasah ilmu itu, dan akhirnya ilmu itu jadi malakah, jadi rasikhah. Sebelum itu dia jadi ghairu rasikhah, ya. Tetapi bila terus diasah, lama-lama dia akan jadi rasikhah, ya. Jadi bila orang, contoh ya, kalau kita benar-benar tamakun dalam sesebuah ilmu, ya, contohnya ilmu kalam, maka ketika orang tanya kita, kita boleh terus sebut, ya, kita boleh sebutkan takrif, ya, taksimnya, ya. Maka ketika itu malakah itu kita telah miliki, ya. Macam orang bawa kereta kan, orang bawa kereta mula-mula waktu dia driving license di tempat latihan tu, dia kekok lagi, dia pegang gear pun satu, dia kena tengok gear. Tapi kalau orang dah ada malakah, dia tak perlu tengok gear dah, dia tekan clutch, dia tengok depan, tangan dia bergerak pusing ke satu, dua, ya. Tapi kalau orang yang belum lagi, dia tekan clutch, dia kena tengok gear tu, dia tarik. Jadi dia malakatun rasikhatun fin nafsi tamna'u sahibaha minartikabil manhiyat, ya. Jadi malakah itu dia menegah sahibnya, iaitu tuan yang memiliki apa? Tuan yang memiliki malakah ini daripada irtikab kepada perkara-perkara manhiyat, iaitu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aywa. لما أن عرف فيما سبق صدقا لا يعرف منه الصدق والواجب في حق الرسل عليهم الصلاة. Tatkala musannif mentakrifkan sidik, ya, pada takrif yang lepas, liyu'rafa minhu as-sidiq al-wajib fi haqqi rasul, dengan dalalah apa? Dengan dalalah mukjizat yang turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menempati pada katanya Allah, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni, benarlah hamba aku pada apa yang setiap apa yang beliau, iaitu baginda, sampaikan daripada aku. Arrafahuna al-amanah, ya, iaitu setelah tadi musannif menjelaskan tentang sidik, ya, dan dalalah daripada sidik itu adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi SAW alaihi wassalatu wassalam, ya, dan mukjizat itu menempati pada katanya Allah, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni, menempati. Allah tak kata macam tu, ya, faham? Allah tak kata, tapi dia menempati pada kata Allah, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu. Yani Allah mengiktiraf kebenaran Rasul dengan apa? Dengan memberikan mukjizat. University dia mengiktiraf pelajar ini dengan apa? Dia berikan sijil, dia berikan syahadah, ya. Dia tak kata
pelajar ini lulus. Dia tak kata, pernah dia kata dalam surat khabar? Tak pernah. Dia tak pernah umum, dia tak pernah iklan. Pelajar ini fulan bin fulan dia lulus dalam, tak, tapi dia bagi syahadah. Dia bagi syahadah, di situlah pengiktirafan dia. Dia manzilata qaulihi sadaqa talib hadza talib hakadha. Arrafahuna al-amanah. Kemudian musannif masuk kepada mentarifkan amanah. Liyu'rafa minha aidan al-amanatul wajibatu fi haqqi rusul alaihimus salatu wassalam. Fadzakara annaha ibaratun. Maka musannif menyebutkan bahawasanya amanah itu adalah ibarat, aywa, فذكر أنها عبارة عن حفظ المكلف جوارحه الظاهرة والباطنة من التلبس بمحرم أو مكروه. Iaitu terpeliharanya mukallaf itu jawahir yang zahir dan batinnya itu daripada bersepakai dengan perkara-perkara yang haram ataupun makruh. Dan dinamakan sahib, iaitu orang yang bersifat dengan amanah itu dengan amin. Kerana sejahtera pada jihadnya itu daripada mukhalafah, itu menyalahi lima huddalahu, daripada kepada apa yang dibataskan baginya dan diwasiatkan dengannya. Tengok ta'liq di bawah tu. Wa arafahu al-imam. Wa arafahu al-imam al-musannif fi syarh sughra فقال الأمين هو الذي يترك كل أمر على الوجه الذي أوصى malikuhu an yutraka. Amin itu al-amin, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu digelarkan dengan al-amin, ya. Itu adalah orang yang meninggalkan segala perkara ala wajhil ladzi awsa malikuhu, yang mewasiatkan oleh maliknya bahawa bahawa ditinggalkan akan dia. Wala yakhunu bi anna yanqalahu bisabab syahwati min al-mawdi' alladhi yanbaghi an yakuna fihi, dan tiada khianat ia dengan bahawa dia memindahkan dengan sebab syahwat itu daripada tempat yang sepatutnya dia itu diwasiatkan dengannya, ya. Jadi pada apa yang maliknya, iaitu Allah mewasiatkan dia itu untuk melakukan, maka dia akan meletakkan pada tempatnya. Begitu juga pada apa yang disuruh untuk ditinggalkan, maka seorang yang amin dia akan meninggalkan apa yang Allah perintah untuk ditinggalkan. Wa bihi ta'lam. Wa bihi ta'lam anna ma laqad bihi ahlu Makkah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla mab'athihi. Ketahuilah olehmu, jadi di sini bahawasanya orang-orang ahli Mekah ketika mana mereka melakopkan, menggelarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sebelum daripada pengutusannya, dia itu beliau baginda sebagai rasul, maka mereka berkata huwal amin, ya, beliau adalah al-amin. Maknahu alladhi lam tu'had minhu naqisatun qat, iaitu seorang yang tidak diketahui daripadanya itu sifat-sifat kekurangan sekali-kali, ya. Dan tidak syak bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membataskan bagi hamba-hambanya yang mukallaf hududan, ya, akan batasan. Dan Allah perintahkan, mewasiatkan kepada mereka bahawa jangan melampaui batas daripada batasannya. Dan Allah membataskan bagi kita, iaitu perkara-perkara yang wajib, manduh, mubah. Dan Allah melarang kita daripada melampaui kepada perkara perbuatan yang haram, makruh. Wa usana, dan Allah mewasiatkan kita untuk takut kepada perkara tersebut. Dan supaya kita lari daripada ghadabihi, murkanya Allah, seksanya Allah kepada kepada hudud taatnya, ya, kepada batasan ketaatannya,
wa ma ja'alahu jalla wa ala bi fadlihi amaratan, dan apa yang Allah jadikan akan dia dengan fadl, kurniaannya, iaitu itu akan amaratan, tanda, ala ridahu, di atas redanya, wa naimihi wa thawabihi, di atas redanya Allah, wa naimihi wa thawabihi. Tengok dia dalam ta'liq Syekh Nizar Hamadi. Sini ada ta'liq yang best, ya. Tengok. Aywa, qauluhu yakni tak dia. Yakni anna ja'ala Allah ta'ala ta'atahu amaratan 'ala an-na'imi was-thawab, iaitu Allah menjadikan ketaatan itu amarah, alamat. Amarah yakni alamat, tanda, tanda di atas naim was-thawab, di atas pahala. Innama huwa bimujarradi fadlihi subhanahu wa ihsanah, iaitu dengan semata-mata kurniaan daripada Allah dan ihsannya daripada Allah. Wa fihi raddun 'alal mu'tazilah, dan padanya itu ada rad ke atas golongan mu'tazilah. Bila mana musannif mengkaitkan dengan bifadlihi, itu ada rad kepada golongan mu'tazilah. Di mana golongan mu'tazilah mereka mengatakan mura'atus salah wal aslah. Padahal kita kebaikan ataupun kejahatan itu, segala kebaikan daripada Allah Ta'ala itu bifadlihi. Allah tak wajib melakukan salah wal aslah. Baik itu Allah tak wajib untuk lakukan ke atas kita. Memberi thawab, naim, itu tak wajib atas Allah. Tetapi Allah tu harus untuk memberikan pahala dan nikmat kepada kita, dan jika Allah memberikan itu adalah bifadlihi. Raddun 'alal mu'tazilah al-qailina biwujubi ithabatil muti', yang mana mereka itu mengatakan dengan wajib memberi pahala kepada orang yang muti', orang yang membuat taat, wa ta'dzibil 'asi, dan mengazab orang-orang yang ahli maksiat. Wa laysa ma'na kauni ta'at amaratan 'ala ma dzukir annaha ilalun aqliyatun listihqaqi thawab. Dan tidak adalah, bukanlah makna kauni ta'at itu amaratan, tanda di atas apa yang disebutkan, ala ma dzukir annaha ilalun, bahawasanya dia itu adalah ilal, iaitu illat akliyah listihqaqi thawab. Wa kadzalika al-ma'asi, maknanya taat itu bukan illah kepada wujudnya thawab. Begitu juga maksiat itu bukan illat kepada wujudnya ta'zib. Tak. Kerana apa? Kerana kalau kita kata kalau kita katakan taat di situ sebagai amarah, dan amarah di situ adalah illat akliyah, maka ketika itu jadi wajib. Wajib bila ada taat, maka ada thawab. Bila ada maksiat, maka ada azab. Adakah wajib? Tak wajib. Betul kata musannif, annaha ilalun aqliyatun listihqaqi thawab, wa kadzalika al-ma'asi laysat ilalan aqliyatan listihqaqi al-iqab, bal at-ta'at wal ma'asi alamatun makhluqatun lillah. Itu adalah alamat makhluk bagi Allah Ta'ala. Bayyana syar'a makhtara Allah subhanahu wa ta'ala an tadulla alaihi min ghairi an yakuna bainahuma rabtun aqliyun aslan. Di sini bukan rabtun aqliyun. Cik. Aywa. Al-anbiya wa rusulu akmalu khalqillahi ta'ala amanatan wa la syakka anna al-anbiya wa rusula alaihi wassalatu wassalam. Sekejap. Faman waffaqahu, maka orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala lil muhafazah ala wasiyatihi, untuk menjaga di atas wasiatnya Allah. Aywa. Wa hafizahu, dan Allah menjaganya dengan anugerahnya daripada mukhalafahnya orang tersebut daripada apa yang diwasiatkan oleh Allah Ta'ala, maka kana aminan, maka orang itu adalah orang yang amin, orang yang amanah.
Wa man qaharahu ومن قهره تبارك وتعالى bi'adlihi وطرده إلى وجود أبواب غضبه ونقمه وسد عنه أبواب عصمته وفضله وكرمه kana khainan, ya, maka orang yang Allah campakkan dia kepada pintu ghadabnya, iaitu pintu kemurkaannya dan niqamnya, dan ditutupkan daripada pintu ismahnya dan fadlihi wa karamihi, maka orang itu adalah kana khainan, orang itu adalah orang yang khianat.